Terutama. Dah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni macam biasa kita akan buat live 15 minit. Hari ni saya akan cerita tentang sunnah hari Jumaat. Okay. Pengertian dia, penghulu segala hari ya. Hari Jumaat iaitu penghulu segala hari. Hari Jumaat atau dalam bahasa Arab bermaksud Jumaah, yang berasal daripada perkataan jamaah iaitu berkumpul. Berkumpul yang dimaksudkan di sini ialah menunaikan solat dan mendapatkan ilmu melalui khutbah dengan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bersama-sama jemaah lain, tanpa mengira warna kulit atau pangkat, kekayaan dan keupayaan. Okay. Pada waktu inilah nilai manusia tu sama. Yang beza dia hanya iman dengan takwa. Hari Jumaat juga dikatakan hari untuk umat Islam berkumpul, membanyakkan doa serta membuat pelbagai amal kebajikan untuk mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat sebagai penghulu segala hari adalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Hari Jumaat ni lah hari yang terkumpul di dalamnya sekian banyak fadilat dan kelebihan seperti yang ada dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah sebagai penerima wahyu telah mengajarkan kepada kita beberapa amalan sunnah yang wajar dilakukan pada hari Jumaat. Okay. Sebab tu kita kat sini, saya nak bagi tahu tentang amalan sunnah yang perlu dilakukan pada hari Jumaat. Okay. Sunnah yang dilakukan pada hari Jumaat. Okay. Hari Jumaat ni adalah hari kebesaran yang berulang setiap minggu atau lebih dikenali sebagai penghulu segala hari. Okay. Yang pertama ialah memotong kuku. Selain sebagai sunat, potong kuku ni juga adalah untuk kebersihan. Tangan sebab kuku yang panjang boleh menyebabkan kekotoran terkumpul di sela-sela kuku. Lagipun kita makan kan guna tangan. Rasa macam kalau kuku panjang, nanti makanan tu terlekat sela-sela kuku macam gigi lah, macam dah lah kotor kat sela kuku, lepas tu nak makan pula guna tangan yang sama kan. Sebab itulah kita kena jaga kebersihan dengan potong kuku kita. Lepas tu yang kedua ialah mandi sunat Jumaat. Sunat mengelokkan rupa paras dan membersihkan anggota tubuh badan sebelum keluar solat seperti memendekkan atau mencukur misai bagi lelaki. Okay. Dalam sebuah hadis pernah dinyatakan bahawa tidak mandi seorang lelaki pada hari Jumaat dan membersihkan dirinya setakat yang termampu. Seterusnya beliau memenyakkan rambut, mengenakan wangi-wangian harum. Lantas dia keluar ke masjid dan dia tidak mencelah di antara dua orang dalam masjid, lalu dia bersolat dan sesudah itu duduk diam sewaktu imam sedang berkhutbah, melainkan diampun segala dosanya dari Jumaat tersebut hinggalah ke Jumaat yang lain, Jumaat yang akan datang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nampak tak, kalau kita buat amalan sunat ni Jumaat ni, dosa-dosa kita akan diampunkan Jumaat akan datang. Maknanya kita kena sentiasa perbaharui amalan sunat kita pada hari Jumaat tu, dosa kita akan diampunkan pada hari Jumaat akan datang. Begitulah seterusnya. Okey, yang seterusnya yang ketiga iaitu membaca surah Al-Kahfi. Okay. Membaca surah Al-Kahfi ni antara surah yang menjadi pilihan
sebab dia mempunyai banyak kelebihan yang boleh kita dapat. Antaranya kita boleh hindarkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Surah ni juga adalah daripada kisah penduduk gua, pemilik dua kebun iaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir, serta kisah Zulkarnain yang mengandungi teladan dan pengajaran yang banyak. Rasulullah SAW juga bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, niscaya akan diterangkan dengan satu cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Bahaqi dan Al-Hakim. Yang keempat ialah perbanyakkan bersedekah. Sedekah ni antara amalan sunat yang paling dituntut dalam Islam sebab selain dapat menyucikan harta kita, harta yang diberi juga dapat membantu bagi mereka yang memerlukan dan mengeratkan hubungan sesama manusia. Contohnya kita nak sedekah bila kita dapat gaji tu, kita dah asing siasat duit nak sedekah tu. Contoh kita dapat RM2,000 gaji. Kita asing siap-siap RM100 contohnya untuk sedekah sebab kalau nak tunggu hujung bulan tipu satgi duk buat alasan tak boleh sedekah tu ya. Sebab tu kita kena asing siap-siap gaji kita untuk bersedekah tu. Jadi kita tak ada alasan untuk nak sedekah sebab kita dah asing siap-siap gaji kita tu. Dalam Al-Quran Allah SWT menuntut kita membelanjakan harta dan rezeki yang diperolehi sebaiknya. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah, apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Surah Al-Baqarah ayat 215. Nampak tak betapa baiknya dan banyak kebaikan bila kita sedekah ni. Yang kelima ialah memakai pakaian yang elok. Memakai pakaian yang elok ni sangat dituntut terutamanya pada ketika hendak menunaikan solat. Contohnya kita bukan pakaian yang elok ni maksud dia pakaian baru. Tak. Pakaian yang elok ni maksud dia macam kita pakai pakaian bersih dan elok, cantik. Sebab takkan tiap-tiap minggu nak pakai pakaian cantik amboi. Nak ajar boleh lah pakai selalu pakai pakaian baru. Cukup sekadar pakai pakaian yang bersih dan nampak cantik. Tak perlu pun nak beli pakaian baru sebab pakaian lama pun masih elok kan. Pastikan bersih je lah setiap kali nak semayang ke apa, nak jumpa Allah kan. Yang keenam, memakai pakaian yang elok. Yang keenam, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian antara amalan sunat yang digalakkan sebelum solat untuk lelaki. Tapi janganlah pakai wangi yang dah cakap sunnah pakai wangi ni, pakai pisembok sampai berapa puluh spray pula. Pakai sikit je, cukup sekadar untuk hidung kita bau kan. Tak pergi sampai 2 batu orang bau kita punya wangi, habis tak usyuk solat orang lain. Cukuplah wangi untuk kita bau. Yang ketujuh, perbanyakkan zikrullah dan doa. Berzikir dan berdoa ni tak terhad pun sebab untuk lepas solat saja. Kita kat mana-mana pun kita boleh zikir, kita boleh doa. Tapi pada Jumaat ni terdapat waktu mustajab untuk berdoa berdasarkan pendapat majoriti ulama iaitu makbulnya doa yang dibaca di antara dua khutbah iaitu ketika imam sedang duduk antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ke-8 berselawat. Setiap kali khutbah Jumaat, khatib akan ingatkan para jemaah untuk berselawat ke atas Rasulullah SAW kerana terdapat kelebihan berselawat dan juga salah satu tanda kecintaan kita kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, berbanyakkanlah membaca selawat padaku
pada malam dan hari Jumaat, maka siapa yang baca selawat untukku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maknanya Allah akan beri rahmat 10 kali. Dia nampak tak? Sekali dia selawat, Allah bagi 10 kali lagi rahmat kat kita. Betapa sayangnya Allah kat kita. Okay. Yang ke-9, yang terakhir iaitu hadir awal ke masjid. Okay. Para jemaah digalakkan untuk hadir awal ke masjid bagi menunaikan solat jemaah, solat Jumaat dan mendapatkan saf pertama untuk solat berjemaah. Okay. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik saf barisan lelaki yang paling depan dan yang terburuk ialah yang paling belakang. Manakala untuk perempuan sebaik-baik barisan barisan perempuan yang terakhir dan yang terburuk ialah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya macam kalau kita pergi awal masjid ni, kita boleh dapat banyaklah kelebihan. Kita boleh dapat saf pertama, kita boleh ada masa nak buat solat sunat, kita boleh banyakkan zikrullah, banyakkan berdoa, banyakkan berselawat. Betul, satu lagi, sembahyang Jumaat saya kena pergi awal masjid, baru boleh dapat banyak kelebihan, banyak pahala. Cakap pasal solat sunat kan. Kita ni kena buat solat sunat untuk top up kita punya solat-solat yang wajib kan. Macam contoh kalau nanti masa hari pertimbangan nanti nak solat Allah akan tanya dulu pasal solat yang wajib dan solat fardu. Lepas tu nanti sebagai solat sunat ni macam solat taubat ke, solat sunat duha, akan buat pahala kita bertambah lah. Bila kita solat sunat tu. Okay. Okay, seterusnya kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat ni adalah hari yang mulia. Okay. Pada hari Jumaat berlakunya 6 peristiwa, iaitu yang pertama Allah ciptakan Nabi Adam. Yang kedua ialah Allah turunkan Nabi Adam ke bumi. Yang ketiga Allah mematikan Nabi Adam. Okay, yang keempat ni Allah perkenankan doa. Hari Jumaat ni memang hari orang kata mustajab doa. Allah akan makbulkan, insyaAllah Allah akan makbulkan doa-doa kita. Okay, yang kelima terjadinya hari kiamat. Okay. Tidak ada satu malaikat pun sekali punya amat dekat kedudukannya di sisi Allah. Langit, bumi, angin, gunung dan juga lautan, melainkan kesemuanya memohon belas kasihan pada hari tersebut. Okay. Hari yang dijanjikan ialah hari kiamat, hari yang disaksikan ialah hari Arafah dan hari yang menyaksikan ialah hari Jumaat. Matahari tentu tak terbit dan tak terbenam pada mana-mana hari yang lebih mulia dan afdal daripada hari Jumaat. Hadis riwayat Tirmizi. Hari Jumaat ni memang setiap kali hari Jumaat takut sebab kita tak tahu kan bilanya nak kiamat. Okay. Dan yang terakhir ialah malaikat akan turun ke bumi. Hari Jumaat Allah SAW mengutuskan Allah SWT mengutuskan malaikat ke bumi mencatat nama mereka yang ke masjid. Malaikat akan ke langit menyembahkan apa yang dicatatnya. Macam tu hari ni kita buat kebaikan kan. Apa-apa kebaikan nanti malaikat turun, malaikat catat apa yang kita buat. Lepas tu nanti malaikat akan naik ke langit, akan menyembahkan apa yang dia catat dekat Allah SWT. Sebab tu lah kalau hari Jumaat ni untuk lelaki disunatkan di masjid awal. Malaikat dah bersedia, dah standby dekat masjid nak tulis nama. Lepas tu nanti kalau hampa pergi lewat, malaikat cari nama apa tak ada. Nak tulis kebaikan apa pun tak tahu. Itulah kita kena buat banyak sunat dekat masa hari Jumaat ni. Okay. Seterusnya, perkara yang sering dilupakan pada hari Jumaat. Okay. Membaca surah Al-Kahfi bukan surah Yasin. Boleh baca surah Yasin, tapi selalunya orang kata malam Jumaat kena baca surah Yasin kan. Boleh baca Yasin, boleh, tapi jangan lupa surah Kahfi ni. Surah Yasin ni boleh sebagai backup. Surah Kahfi ni baca lah sebab dia boleh jauhkan kita daripada fitnah Dajjal. Apa? Okay.
Okay, yang kedua ialah menuju ke masjid dengan berjalan kaki. Okay, contoh kalau rumah dekat bolehlah jalan kaki, kalau rumah jauh tapi parkinglah jauh sikit pada masjid tu, dapat setiap langkah tu kita dapat pahala di masjid. Okay, yang ketiga ialah memanage khutbah dan memanjangkan solat. Tidak mengangkat tangan berdoa. Kalau tidak mengangkat tangan berdoa ni, sedia maklum bahawa perbuatan menadah tangan ni adalah salah satu yang disunahkan. Tapi nadah tangan dalam khutbah Jumaat bukanlah satu sunnah. Malah ia bercanggahan pula dengan sunnah baginda. Allahu a'lam itu. Okey, yang terakhir ialah merebut peluang dan ruang yang dikatakan waktu mustajab doa. Hari Jumaat ni kalau boleh kan kita doa je banyak-banyak. InsyaAllah lah Allah dengar apa yang kita doa tu. Sungguh kita doa. Okey. Okey. Kesimpulan dia, sunnah kita kena banyakkan buat sunnah pada hari Jumaat ni. Sebab banyak keistimewaan dan banyak ganjaran yang kita akan dapat kalau kita buat sunat pada hari Jumaat ni. Satu lagi yang mana yang lelaki tu kalau boleh pergilah sembahyang awal. Malaikat tengah tunggu kat masjid nak tulis nama apa, nak tulis nama apa kan, nak dapat pahala insyaAllah. Jangan lupa pakai wangian, pakai baju yang elok, potong kuku, mandi sunat. Okay. Itu je, sekian, terima kasih. Ya, bye.